Assalamualaikum, hari ini saya ingin berkongsi dengan anda tips ataupun cara macam mana nak jadi YouTuber yang boleh menjana pendapatan. Tips yang pertama, pastikan korang buat channel YouTube korang menggunakan Gmail. Kenapa kena guna Gmail? Sebabnya bila korang dah capai target untuk monetize, iaitu 1000 subscribe dan juga 4000 watch time, korang kena isi Google AdSense. Dan Google AdSense memerlukan akaun Gmail. Google AdSense tu adalah untuk korang isi bagi mendapat pendapatan. Semua yang berlumba-lumba nak jadi YouTuber ni, nak buat YouTube ni, tentunya nak menjana pendapatan. YouTube adalah satu platform percuma yang mana kita hanya perlu upload video dan perlu mengetahui apa cara untuk menarik perhatian orang, followers ataupun audience bagi subscribe kita dan menonton video-video kita. Paling menarik, YouTube bayar menggunakan USD, iaitu dolar. Apabila payment kita sampai ke Malaysia, USD bertukar menjadi RM, ianya 4 kali ganda. Tips yang kedua adalah tentukan niche korang, iaitu konten. Ini perkara yang sangat penting. Sebab konten inilah yang korang akan pegang sampai bila-bila. Korang akan upload video, korang akan buat benda yang ikut konten korang. Korang tak boleh lari, korang tak boleh cacam rebah, korang tak boleh shock sendiri. Nak buat konten apa? Tentu ramai orang pening nak memilih konten. Jadi ini tipsnya, pilihlah konten yang korang minat, benda yang korang selalu buat, hobi ataupun kerjaya, benda yang korang minat dan benda yang rutin korang buat. Seperti contoh, suri rumah nak buat YouTube, hari-hari dia memasak. Jadi konten yang paling tepat pada suri rumah itu adalah memasak, resepi dan juga memasak. Kalau korang banyak hobi, korang banyak benda yang korang minat buat, korang boleh senaraikan banyak mana pun, korang pilih di antara banyak itu yang mana yang paling kerap korang buat. Kenapa? Kerana korang perlu upload video selalu. Jadi korang kena rakam selalu, korang kena buat selalu. Jadi korang kena cari konten yang korang minat, hobi korang. Kenapa perlu memilih konten kita daripada hobi dan apa yang kita minat? Kerana konten itulah yang membuatkan kita seronok melakukannya dan kita tidak bosan melakukannya. Kalau korang memilih konten yang bukan daripada minat korang, korang akan down, korang akan boring, korang akan give up. Okey, bila korang dah senaraikan hobi korang, perkara-perkara yang korang minat, korang pilih beberapa dan korang tengok daripada beberapa hobi itu yang mana yang dicari orang, yang mana lebih bermanfaat dan dicari orang. Itulah konten terbaik untuk korang. Yang ketiga, korang mestilah passion. Kenapa perlu passion? Sebab dengan passion lah korang akan selalu upload video, korang akan seronok upload video, korang akan seronok shooting, korang akan seronok buat. Sebab untuk jadi YouTuber, korang kena selalu buat perkara itu dan korang kena shooting, kemudian korang kena editing, korang kena post, korang kena buat macam-macam perkara. Jadi kalau korang tak minat dengan konten korang, korang takkan passion. Jadi, memilih konten haruslah konten yang korang minat supaya korang akan passion pada YouTube korang. Yang keempat, korang mestilah konsisten. Apabila korang dah pilih konten tu konten yang korang suka dan korang kena passion. Bila korang dah passion, korang kena konsisten. Ya, konsisten itu perkara yang sangat-sangat penting. Macam mana kita buat sesuatu yang kita minat, sesuatu yang kita suka sehingga kita boleh berjaya. Begitu juga dengan YouTube. Kenapa korang boleh konsisten? Kerana korang kena post selalu mengikut schedule yang korang buat. Kalau korang post 1 hari sekali, korang kena maintain 1 hari sekali. Kalau korang post 2 hari sekali, korang kena maintain 2 hari sekali. Korang tak boleh biar YouTube korang bersawang sampai sebulan satu video, kerana nanti follower ataupun audiens korang merasakan channel korang bersawang. Konsisten juga membantu untuk mendapatkan subscribe secara organik. Macam mana? Konten video yang korang post tu mungkin ada kena-mengena carian orang. Bila orang cari dan orang tengok korang buat, jadi dia orang akan subscribe dan juga view korang punya channel YouTube. Perkara itu membantu korang lebih cepat untuk mendapat 1k subscribe dan juga 4000 watch time. Bila korang terus konsisten, korang akan dapat lebih banyak subscriber dan juga video korang akan banyak view dan korang akan mendapat pendapatan yang sangat banyak. Yang kelima, korang kena ada target audience. Kenapa korang kena target audience? Kerana itulah cara paling mudah untuk korang promote korang punya channel. Bila korang memilih target audience, korang lebih cepat mendapat subscribe dan korang lebih ramai orang lihat. Kerana video korang buat tu adalah video yang diminati oleh community itu. Jadi korang kena target audience korang. Contohnya, kalau korang memilih konten untuk memasak, jadi korang kena cari community memasak seperti grup-grup Facebook. Sekarang ni grup Facebook dah banyak. Seperti contoh, masak apa hari ni, masak apa tak jadi hari ni, suami masak apa hari ni. Jadi gunakan grup-grup Facebook ini sebagai pencarian community untuk audiens YouTube korang.
Dalam Malaysia ada 30 juta penduduk. Dalam 30 juta tak semua minat memancing, tak semua minat kereta, tak semua minat memasak. Dan kalau korang buat konten K-pop, tak mungkin peminat-peminat rock akan minat K-pop. Dan juga kalau korang buat konten tentang penyanyi rock, tak mungkin peminat-peminat K-pop meminati rock. Jadi korang kena target audience untuk YouTube korang. Tips yang ketujuh, play with your content, pick up your camera. Kenapa? Okey, korang kena variasikan konten korang. Korang tak boleh flat, tak boleh mendata sahaja konten korang, kerana nanti ianya akan menyebabkan audience dan juga viewer korang akan boring. Bila diorang boring, diorang akan unsubscribe. Malah orang yang dah tengok video korang, dia orang tak akan subscribe korang kerana konten korang boring. Kalau korang dah pilih konten yang korang minat tapi angle kamera korang tak cantik dan korang membuat konten itu dengan cara yang boring, tak ada guna. Pick up your camera, go to outdoor, pergi sana, pergi sini, cantikkan, ajak orang join, bagi variasi pada konten korang. Seperti contoh, kalau korang memilih konten memancing, korang jangan rakam, pacak kamera, duduk dan memancing saja. Korang boleh gunakan persekitaran memancing. Seperti kalau korang memancing, korang tentu sekali berkemping kan? So, buat juga video berkemping. Korang boleh juga buat video memasak. Kalau korang memancing, tentu sekali korang akan memasak. Jadi, korang boleh jadikan konten memasak di tepi sungai untuk konten korang. Jadi, komuniti memancing dekat dengan konten korang. Korang tetap juga dengan konten yang sama tetapi bervariasi. Yang ke-8, develop personal branding. Create channel stand out. Maksudnya, bila korang dah pilih konten tu, korang kena stand out. Korang kena cari ilmu. Ini memperbesarkan konten korang, lagi menarikkan konten korang supaya orang akan nampak korang grow out. Orang akan nampak korang lebih hebat. Contohnya, kalau korang memilih konten memasak, selalunya korang masak makanan dan juga menu-menu harian. Tetapi sampai satu tahap, korang kena cari ilmu supaya korang boleh tambah konten memasak korang dengan masakan-masakan yang lebih hebat. Seperti masakan daripada luar negara yang tak pernah orang cuba, ataupun masakan tradisi yang tak pernah lagi orang buat, masakan-masakan legend yang hampir pupus. Jadi tambahkan ilmu, korang boleh bermain dengan konten korang, branding korang nampak stand out dan korang punya channel akan nampak hebat. Yang ke-9, practice good SEO. Keep up to date with the trend. Apa tu? Korang kena belajar macam mana untuk buat tajuk yang wow supaya orang nak baca tajuk korang, dia orang akan klik. Dan korang kena belajar macam mana buat caption yang memberi persoalan kepada orang supaya orang komen video korang. Dan juga korang kena belajar macam mana buat thumbnails, cover video supaya orang akan nampak video korang tu menarik dan orang nak klik video korang. Macam mana? Okey, korang kena fikir apa yang tengah trending sekarang, apa yang tengah viral. Korang createkan tajuk video korang dengan apa yang tengah viral. Seperti contoh, korang buat video tentang memancing. Contohnya, korang buat tajuk memancing di tepi sungai. Tapi korang tukar kepada tajuk yang lebih menarik dan membuatkan carian orang jumpa video korang. Apa yang tengah viral? Contohnya, sekarang tengah viral adalah dalgona coffee. Jadi korang buatlah tajuk memancing di tepi sungai sambil buat air dalgona coffee. Jadi konten korang memancing sambil buat air dalgona coffee. Jadi carian orang untuk mencari resepi dalgona coffee akan jumpa video korang. Ataupun korang boleh buat tajuk yang wow, memancing dan mendapat ikan yang paling besar di dunia. Korang kena klik dan tengok video aku. Yang ke-10, communicate dengan korang punya viewer. Learn your YouTube analysis. Setiap kali ada orang komen video korang, korang kena balas komen tu. Korang jangan sombong, korang jangan malas. Korang kena balas komen dia. Korang kena bermesra dengan korang punya viewer. Nanti dia nampak korang friendly dan dia orang akan subscribe video korang. Malah kalau korang rajin, korang pergi ke channel dia dan korang komen video dia. InsyaAllah korang akan dapat lebih ramai subscriber. Bila dah ramai orang komen, bila dah ramai orang view, korang tekan top view. Korang tengok video mana yang paling banyak orang view. Jadi, itulah video yang harus korang kekalkan. Jadi, korang boleh teruskan konsep video yang paling ramai orang view dan teruskan supaya video-video korang yang lain selepas itu mendapat view yang banyak. Yang ke-11, invest your equipment. Kalau lah selama ni korang pakai handphone cikai sekadar untuk ambil video, tapi bila korang dah ada ramai viewer, dah mula nak sampai 1k subscribe, korang dah boleh fikir macam mana untuk mendapatkan video yang lebih berkualiti agar video korang lebih menarik dan lebih ramai viewer akan lihat video korang. Tapi kalau korang tak ada duit, korang kena usaha. Contohnya, kalau korang tak ada duit nak beli lighting, korang boleh cari tempat yang ada cahaya secara natural. Kalau korang tak ada duit nak beli mic, korang boleh cari bilik yang kedap supaya suara clear didengar. Tapi kalau korang ada duit, korang boleh beli lighting, mic dan juga kamera yang berkualiti. Yang ke-12, inilah yang terakhir, yang paling penting dan juga usaha yang perlu korang buat. Promote your channel on other platform. Banyak media sosial. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram. Gunakan Facebook, Instagram, Twitter pribadi korang untuk promote YouTube korang. Mungkin di Facebook tak sama
friend dengan Twitter dan tak sama juga di Instagram. Jadi mungkin antara ramai-ramai friend korang ada yang meminati konten korang. Dan jangan malas untuk korang promote di grup-grup Facebook yang beri peluang kepada YouTuber untuk membuat promotion. Seperti contoh, kalau korang buat video memasak, korang pergilah ke grup Facebook memasak. Kalau korang buat konten memancing, pergilah ke grup-grup memancing. Promote bukan sebulan sekali ataupun seminggu sekali. Kalau boleh korang promotekan korang punya video hari-hari. InsyaAllah korang akan berjaya. Hey, sabar. Jangan lupa subscribe Viral or Viral channel. Please. Butang kat bawah ni je. Okay? Thank you. Saya ingin mengucapkan good luck kepada semua. Semoga berjaya, semoga sukses. Dan ingat, janji pada diri anda untuk terus konsisten dan passion pada apa yang anda buat. InsyaAllah anda akan berjaya. Good luck. Yes, DJ.